Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel dan sidang hadirin sekalian. Bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bersama-sama menyaksikan dan mendengar perkongsian melalui perbincangan forum secara maya pada hari ini. Bersama saya, Nur Safarina binti Masri selaku moderator anda yang akan ditemani bersama dua orang panel yang saya percaya sangat arif, telus dan berwawasan untuk mengupas dengan lebih lanjut mengenai tajuk perbincangan kita pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita yang cantik-cantik bergaya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini, iaitu Sejenak Bersama Sebuah Buku. Baik, di sini kita akan membincangkan dengan lebih mendalam berkaitan buku yang bertajuk Kepentingan dan Kepelbagaian Biologi di Kawasan Penanaman Padi Malaysia. Dan buku ini merupakan terbitan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Buku ini merupakan kompilasi artikel yang ditulis oleh beberapa orang pengarang, antaranya Norazia Abdul Aziz Samsudin, Salmah Yaakob dan Izfariza Hazmi. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri dengan lebih mendalam berkenaan tajuk perbincangan pada hari ini, molek kiranya kita berkenalan dengan kedua-dua panel kita. Memperkenalkan ahli panel kita yang pertama, Saudari Stephanie Ana Injing dan panel yang kedua, Saudari Suhaila binti Ahali. Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah kita meneruskan forum ini dengan mendengar kupasan dan intipati berkaitan buku ini yang bakal disampaikan oleh setiap ahli panel kita. Baik, saya ingin mengajukan soalan pertama kepada saudari panel pertama iaitu Saudari Stephanie. Bolehkah saudari ceritakan serba sedikit mengenai buku yang bakal kita ulas sebentar lagi? Dipersilakan saudari. Terima kasih kepada saudari moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudari moderator kita. Buku ini mengenai tentang kepentingan dan kepelbagaian biologi di kawasan penanaman padi. Buku ini menyentuh tentang kehidupan spesies-spesies hewan yang tinggal di kawasan penanaman padi seperti burung, cacing, lintah dan serangga. Sebagai contoh, mengelaskan setiap spesies burung yang berbeza di kawasan penanaman padi. Buku ini juga menyentuh tentang kepentingan padi yang merujuk kepada jaminan dan keselamatan makanan, sosioekonomi, adat dan budaya serta impak dan cabaran dalam proses penanaman padi. Setakat itu saja daripada saya berkaitan dengan ulasan buku ini. Saya serahkan semula kepada saudari moderator kita. Terima kasih kepada saudari panel pertama atas penjelasan sebentar tadi. Baik, beralih kepada panel kedua, Saudari Suhaila. Apakah pendapat saudari pula mengenai konsep kulit depan buku ini? Dipersilakan saudari. Terima kasih soalan yang seperti yang kita boleh lihat, kulit depan ini menggunakan konsep yang minimal, iaitu ringkas tetapi cukup menarik. Pada kulit depan ini, pembaca boleh lihat 3 komponen, iaitu yang pertama tajuk buku, kedua nama penyusup dan ketiga beberapa gambar. Saya yakin dan percaya bahawa kebanyakan pembaca bila mereka melihat buku ini, perkara pertama yang mereka akan baca ialah tajuk buku ini. Maknanya, fokus utama mereka akan tertumpu kepada tajuk buku. Mengapa sedemikian? Hal ini kerana tajuk buku ini ditaip dengan menggunakan font yang sesuai dan bersaiz besar. Aspek tipografi dan penggunaan visual pada muka depan buku ini pula dapat memberi gambaran awal mengenai apa sebenarnya yang ingin disampaikan dalam buku ini. Contohnya, katakanlah jika pembaca tidak membaca tajuk, tapi dengan adanya gambar padi, jentera padi dan alat semak padi, baca sudah dapat menerka bahawa ini adalah berkaitan dengan padi. Maka secara ringkasnya, penggunaan konsep yang minimal kulit ini cukup menarik bagi orang sedapat mudah. Setakat itu sahaja dari saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih kepada saudari panel kedua atas pandangan yang diajukan sebentar tadi.
Baiklah sidang hadirin sekalian, soalan seterusnya saya ajukan kepada saudari panel pertama. Baik saudari, apakah kekuatan yang terdapat dalam buku ini? Dipersilakan saudari. Terima kasih kepada saudari moderator kita atas persoalan yang diajukan. Baiklah, saya akan menjawab persoalan tersebut. Seperti yang kita sedia maklum bahawa setiap buku yang dibaca oleh pembaca sudah pasti ada kekuatan dan kelemahannya tersendiri. Untuk menjawab persoalan yang diajukan oleh saudari moderator kita, kekuatan bagi buku ini adalah mempunyai penghasilan isi kandungannya yang spesifik. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap isi utama telah dibahagikan kepada beberapa bab iaitu sebanyak 12 bab. Dalam setiap bab buku ini, penulis telah menjelaskan tentang pengenalan, isi penting berserta contoh dan juga rumusan kecil bagi setiap bab tersebut. Penulisan bab yang teratur ini akan memudahkan para pembaca untuk mendapatkan maklumat. Selain itu, kekuatan yang terdapat dalam buku ini adalah adanya penggunaan elemen tambahan seperti gambar rajah dan juga jadual. Penggunaan elemen tambahan ini akan memudahkan para pembaca untuk membaca gambaran dan memahami dengan lebih terperinci berkaitan dengan isi atau contoh yang dinyatakan. Misalnya, pada muka surat 7, penulis telah menyenaraikan semua jadual dan gambar rajah yang digunakan dalam buku ini serta penerangannya. Penggunaan elemen tambahan ini juga telah menarik minat para pembaca untuk mendalami lagi kandungan yang terdapat dalam buku ini kerana setiap gambar rajah dan jadual yang dirujuk boleh pada senarai yang ada pada muka surat 7. Setakat itu saja daripada saya serahkan semula kepada saudari moderator kita. Terima kasih kepada saudari panel pertama atas penjelasan sebentar tadi. Baik, beralih semula kepada panel kedua, saudari Suhaila. Apakah pula kelemahan yang terdapat dalam buku ini? Dipersilakan saudari. Terima kasih atas soalan tersebut. Secara jujurnya, bagi saya lebih banyak kekuatan dalam buku ini. Seperti yang salah satu kekuatan ini ialah penulis banyak menggunakan elemen tambahan. Contohnya gambar. Namun demikian, sedikit kelemahan di sini ialah gambar tersebut hanya wujud dalam sahaja. Maksudnya gambar tersebut tidak berwarna. Jadi, saya rasa perkara ini menyebabkan kurang daya tarikan. Pada dasarnya kita tahu penampilan visual atau gambar sesebuah buku ini dapat mempengaruhi minat, perasaan dan mood pembaca. Seterusnya, kelemahan kedua yang saya dapati ialah buku ini tidak mempunyai glosari. Apa itu glosari? Glosari ialah satu bahagian yang menempatkan perkataan-perkataan tertentu yang ada dalam buku beserta makna perkataan tersebut. Senang cakap, glosari ini umpama kamus. Jadi, kalau ditelusuri kandungan buku ini, ia banyak berkait dengan bidang sains, khususnya biologi dan bidang pertanian. Maka sudah tentu ada banyak penggunaan perkataan dalam bidang tersebut. Dan dalam kalangan pembaca buku ini pasti ada antara mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang sains dan pertanian menyebabkan ada banyak perkataan yang baru. Jadi saya rasa itu merupakan kelemahan yang terdapat dalam. Terima kasih dan saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih kepada saudari panel kedua atas penjelasan sebentar tadi. Baiklah, sebentar tadi kita telah mendengarkan berkaitan kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam buku ini. Sidang hadirin sekalian, kita akan kembali semua bersama panel kedua iaitu saudari Suhaila untuk mendengarkan pendapat beliau dari segi kandungan buku ini dan huraiannya. Dipersilakan saudari. Terima kasih sekali lagi kepada saudari moderator. Menjawab kepada soalan saudari, kandungan buku ini pada pendapat saya adalah tersusun dan teratur. Terdapat 12 bab dalam buku ini, maka ada 12 tajuk yang berbeza. Dan setiap tajuk diperincikan satu persatu. Contohnya, bab 4 bertajuk Kepelbagaian burung di kawasan penanaman padi. Dalam buku ini hanya fokus kepada jenis-jenis burung yang ada di kawasan penanaman padi sahaja. Kemudian, bab seterusnya
topik yang lain pula diterangkan. Dari segi huraian pula, saya rasa penulis berjaya menyampaikan maklumat dengan cara yang santai dan menarik. Terdapat penggunaan laras bahasa sains yang mana memang tidak dielakkan, kerana buku ini adalah berkaitan dengan bidang tersebut. Tapi, gaya penulisan yang diaplikasikan oleh penulis menjadikan huraian buku ini tetap mudah dipahami oleh masyarakat dari pelbagai lapisan. Bukan itu sahaja, penggunaan elemen tambahan seperti pajak dan jadual memudahkan lagi pemahaman pembaca. Jadi, dapat saya simpulkan bahawa kandungan buku ini dan huraiannya adalah sangat menarik dan mudah dipahami. Setakat itu sahaja dari saya. Kembali kepada saudari moderator. Baik, terima kasih kepada saudari panel kedua atas penjelasan sebentar tadi. Baiklah, saya ingin mengajukan soalan yang terakhir kepada saudari panel pertama kita, iaitu saudari Stephanie. Bolehkah saudari mengemukakan pandangan mengenai cadangan penambahbaikan bagi buku ini? Dipersilakan saudari. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari moderator kita kerana sudi memberi peluang untuk saya menjawab persoalan daripada saudari. Baiklah, sidang hadirin sekalian. Pada pandangan saya, cadangan penambahbaikan mengenai buku ini adalah dengan menambahkan penggunaan elemen bergambar kerana elemen bergambar akan mempengaruhi daya tarikan buku ini. Sebagai contoh, gambar kerengah pada halaman 76 akan kelihatan lebih menarik apabila gambar tersebut berwarna jika dibandingkan dengan menggunakan gambar hitam putih sahaja. Seterusnya, bahagian glosari haruslah diwujudkan untuk membolehkan para pembaca dapat memahami mesej yang terdapat dalam buku ini dengan lebih jelas. Perkataan atau istilah dalam bidang sains, pertanian dan geografi berserta maknanya boleh disenaraikan pada bahagian ini. Penambahbaikan ini dapat memudahkan pemahaman pembaca yang kurang pengetahuan tentang bidang sains dan pertanian, sekaligus dapat menambah kosakata mereka berkaitan dengan bidang ini. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada saudari moderator. Terima kasih kepada saudari panel pertama atas cadangan yang telah diajukan sebentar tadi. Baiklah, hadirin sekalian, kita sudah berada di penghujung perbincangan forum pada hari ini. Sebentar tadi, kita telah mendengar perbincangan yang sangat mendalam dan teliti berkaitan buku tersebut. Dapat disimpulkan bahawa buku ini amat sesuai untuk bacaan umum kerana terdapat banyak maklumat tentang kepentingan dan kepelbagaian biologi di kawasan penanaman padi di Malaysia yang diterangkan dengan gaya bahasa santai dan mudah dipahami. Buku ini juga dapat mendidik dan memberikan kesedaran kepada pelbagai lapisan masyarakat dan peringkat umur mengenai pemeliharaan dan pengurusan padi. Baiklah, terima kasih kepada semua ahli panel kita kerana sudi meluangkan masa untuk membicarakan berkaitan buku kepentingan dan kepelbagaian biologi di kawasan penanaman padi Malaysia. Semoga forum ini mampu menambahkan ilmu pengetahuan yang sedia ada serta mampu memberikan informasi yang bermanfaat kepada hadirin sekalian. Di samping itu, saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menyaksikan dan mendengar forum perbincangan pada hari ini. Saya juga ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang forum ini berlangsung. Baik, sidang hadirin sekalian, lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundurkan diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.